Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Kota Marudu, Pitas dan Paitan. Setakat 8 malam tadi, 455 penduduk terjejas daripada 148 keluarga dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara PPS. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, daerah Kota Marudu mencatatkan jumlah penduduk terjejas paling tinggi dengan 398 orang melibatkan 132 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS SMK Tandik 2. Di Paitan, 47 penduduk daripada 11 keluarga berlindung di PPS Pusat Komuniti Batagon Darat. Sementara itu di Pitas, 10 orang daripada 5 keluarga dipindahkan ke PPS Dewan Simukab sehingga kini 31 kampung terjejas banjir. Angkatan Pertahanan Awam akan terus membuat pemantauan di kawasan berisiko agar tiada penduduk terperangkap banjir. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menzahirkan penghargaan kepada Ketua Pejabat Konsulat Jepun bagi Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan, Konsul Jeneral Yamashita Yoshito sepanjang tempoh perkhidmatannya di Sabah. Datu Haji Ji turut berharap hubungan baik antara Sabah dan Jepun akan terus diperkukuh demi manfaat bersama, khususnya dalam usaha menarik lebih ramai pelabur dan pelancong dari Jepun ke Sabah. Penghargaan dizahirkan selepas menerima kunjungan perpisahan Yamashita di pejabatnya di Menara Kinabalu. Beliau turut diiringi penggantinya Nakasuji Hisaki. Dalam pertemuan ini, kedua-dua pihak membincangkan hubungan dua hala antara Sabah dan Jepun, terutama kerjasama strategik dalam bidang pelaburan, pelancongan dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, Yamashita ketika ditemui menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas sokongan sepanjang 2 tahun setengah perkhidmatannya di Sabah. Beliau berkata keindahan alam semula jadi dan hospitality rakyat Sabah akan menjadi kenangan indah baginya. I'll be back to Japan so the end of March. He thanks to us for many support from us. But I think many Sabah people supported. Mini estet padi bakal diwujudkan bagi meningkatkan tahap sara diri SSL padi kira-kira 10% dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Dalam masa sama, memastikan tanah-tanah terbiar di negeri ini diusahakan untuk tanaman padi. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar memberitahu perkara ini dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pelbagai agensi pertanian di peringkat negeri dan persekutuan. Antara kawasan dikenal pasti di Kota Belud dan terusan sapi di Telupit. Dan kita cuba untuk meningkatkan sekurang-kurangnya 10% lagi menjelang 2 tahun, 3 tahun ini dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar. Kawasan yang terbiar ini untuk kita buka dengan sistem mini estate. Supaya akan dapat memberikan impak yang lebih baik, bukan sahaja kepada petani tetapi hasil yang akan kita keluarkan. Datuk Jamawi ditemui selepas lawatan ke Pusat Pengeluaran Benih Padi Timbang Menggaris, Kota Belud. Ketika ini, tahap SSL Padi Sabah berada pada sekitar 19% berdasarkan kira-kira 24,000 hektar kawasan penanaman padi di seluruh negeri. Daerah Tuaran dipilih sebagai tuan rumah penganjuran Festival Bambu Sabah 2026. Festival julung kali diadakan di daerah ini akan berlangsung pada Mei depan. Menurut Pembantu Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Johnny Bon Kurum, penganjuran festival bertujuan mengangkat warisan tempatan kepersadaran antarabangsa, terutama melibatkan produk berasaskan bambu seperti seni kraf, kulinari dan alat muzik tradisional. Dalam masa sama, memperkukuh ekonomi komuniti tempatan selain mempromosikan Telupit sebagai destinasi pelancongan budaya yang unik. Dan saya berharap supaya majlis ini mendapat sambutan kerana pertama kalinya kita mengadakan festival bambu yang mana kita akan mempromosikan apa saja produktiviti yang berasaskan bambu. Rumah, kraft tangan, alat muzik dan sebagainya. Jadi ini adalah satu keunikan yang pertama kali dan julung-julung kali diadakan di Telupit. Datuk Johnny Bon yang juga adun Telupit ditemui selepas program Jom Singgah Agihan Bubur Lambuk. Mutiara GRS akan terus mempergiat aktiviti kebajikan dengan menyantuni lebih ramai golongan memerlukan menerusi lawatan ziarah amal dan penyampaian sumbangan terutama menjelang musim perayaan.
Menurut Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datu Julia Salak, ia antara komitmen pihaknya dalam memastikan golongan kurang bernasib baik dapat dibantu, terutama anak yatim dan orang kurang upaya OKU. Beliau menyatakannya selepas program berkenaan di Pusat Perlindungan Orang-Orang Buta Tuaran. Pusat perlindungan ini menerima sumbangan wang tunai RM2,000 beserta bakul makanan dan duit raya. Saya bagi pihak Pertubuhan bagi Orang Buta Sabah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Sri kerana kejujuran dan juga Mutiara GRS kerana menghadiahkan kepada orang-orang buta dari segi kewangan dan juga barang-barang makanan di rumah ya. Terdahulu, Mutiara GRS melawat Home Tuaran dan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK Tuaran. Sumbangan wang tunai keseluruhan RM3,000, bakul makanan dan duit raya turut diagihkan. Bulan Ramadan dimanfaat sepenuhnya Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sandakan untuk memperkukuh kerjasama dan silaturahim dalam kalangan warganya. Ia dilaksana menerusi penganjuran pelbagai program termasuk program agihan bubur lambuk dan majlis berbuka puasa. Kita adakan program ini adalah untuk mengeratkan silaturahim di antara warga JKDM Sandakan dan juga pengurusan tertinggi jabatan. Sebab itu kita utamakan supaya kerjasama itu dapat dipupuk daripada peringkat awal lagi agar kerjasama dapat kita tingkatkan daripada masa ke semasa. Jaikol ditemui selepas program rakaman Showcase Aidilfitri Sedekah FM bersama JKDM. Program merupakan kerjasama sulung antara JKDM Sandakan dengan RTM. Kerjasama strategik ini diharap berterusan bagi memupuk semangat kerja berpasukan di semua peringkat. 600 pek bubur lambuk diagih kepada pelajar dan warga asasi Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi program masakan dan agihan bubur lambuk percuma asasi UMS. Program anjuran bersama Persatuan Pelajar Asasi UMS bersama Kelab Kebajikan Staf Pusat Asasi UMS. Menurut Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar dan Penyelidikan Pusat Persediaan Sains dan Teknologi UMS Dr. Makti Masnodin, program antara pengisian untuk menyemarakan bulan Ramadan. Tujuan dia adalah untuk kita supaya mengeratkan silaturahim antara staf dengan pelajar asasi UMS. Oleh kerana buat masa ini hanya pelajar asasi UMS sahaja yang berada di kampus. Memandangkan program degree Prasiswaza sedang bercuti. Beliau ditemui dalam program berkenaan di Foyer Bangunan Pusat Persediaan Sains dan Teknologi UMS. Program turut mendapat kerjasama daripada restoran Jom Makan melalui inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 yang diawalkan bermula pada Selasa mendapat reaksi positif rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Penerima menyifatkan ia sebagai bantuan tepat pada masanya untuk membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Itu memang sangat baguslah sebab sekarang ni sudah masuk bulan 3. Jadi untuk membeli keperluan harianlah barang-barang dapur. Jadi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kerana mempercepatkan kemasukan STR ini. Baguslah kerajaan dia mau tolong itu orang menyambut hari raya kan. Jadi dia kasih keluar awal hari ini baru 11. Sedangkan dia punya jadwal bulan April. Jadi memang kerajaan okey membantu rakyat lah. Alhamdulillah lah untuk perayaan hari raya kan. Baru beli beras, beli lauk untuk hari raya lah. Bayaran STR Fasa 2 yang dijadualkan pada April ini diawalkan bagi membolehkan penerima membuat persiapan menjelang Aidilfitri minggu depan. Pembayaran dibuat secara berperingkat kepada 3.8 juta isi rumah serta 1.4 juta warga emas tiada pasangan dengan kadar bayaran antara RM100 hingga RM600 mengikut kategori kelayakan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bumawen. Salam Malaysia Madani.